Ya, terima kasih Nurul. Hampir 80% kapasiti keperluan pekerja asing untuk pelbagai industri dalam negara sudah dipenuhi ketika ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peladangan dan Komuniti berkata, peratusan tersebut berjaya dicapai hasil daripada langkah yang diambil Kerajaan Persekutuan untuk memudah cara kemasukan pekerja asing selain menyambung program kalibrasi semula pekerja sedia ada. Datuk Seri Fadilah bagaimanapun memaklumkan Sarawak masih berdepan isu kekurangan pekerja asing. Berikutan terdapat beberapa isu berhubung kemasukan pekerja luar yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Saya dimaklumkan di Sarawak masih ada isu daripada Indonesia nak masuk dan masih ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi sebab itu mereka tidak membenarkan mereka masuk ke Sarawak. Yang tu kita kena bawa kajian negeri sekali untuk melihat asaskan kaedah untuk kita mudah cara. Sementara itu, beliau memaklumkan Malaysia akan memuktamadkan rundingan dengan Thailand untuk bersama-sama menjadi ahli Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit CPOPC selepas pilihan raya umum Thailand selesai diadakan. Setakat ini, Malaysia dan Indonesia telah bersetuju untuk menjadi ahli CPOPC untuk menyuarakan isu halangan perdagangan yang diskriminatif terhadap negara pengeluar minyak sawit dan getah ke peringkat ASEAN. Datuk Seri Fadilah berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri program santai minum pagi bersama Protem Sayap Belia Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu dari kawasan Dewan Undangan Negeri Tupong, Satok dan Samariang di Kuching. Baik, sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah memaklumkan akan mendapatkan penjelasan daripada Kementerian Pendidikan KPM mengenai rasional tidak mengiktiraf sijil peperiksaan bersepadu atau UEC yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Persendirian China. Jelasnya, pendirian kekal KPM berhubung perkara tersebut sudah semestinya dibuat berasaskan sebab-sebab tertentu. Reason or rationale behind that. Of course, I support if Federal will follow what Sarawak has exercised, which will be recognized to EC. But there must be some reason behind that. So I need to understand what are the reasons behind Ministry of Education decision not to accept EC as part of national syllabus. Di Sarawak, UEC adalah diiktiraf termasuk untuk permohonan jawatan dalam Perkhidmatan Awam Negeri. Pada 17 Februari lepas, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq dilaporkan berkata, KPM sehingga kini tidak mengiktiraf UEC yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Persendirian China dan menegaskan tidak melihat isu berbangkit tentang perkara itu sebagai keutamaan. Saudara, Kerajaan Sarawak sentiasa memberikan perhatian kepada komuniti perniagaan yang terdiri daripada golongan usahawan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS kerana golongan ini telah anggap sebagai pemangkin kepada pembangunan ekonomi sejagat. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata Sarawak merupakan satu-satunya negeri di Malaysia yang menyediakan skim subsidi kadar faedah selama 3 tahun setengah kepada PKS yang layak di bawah Special Relief Fund SRF, Targeted Relief and Recovery Facility TRRF dan Penjana Tourism Fund PTF. Datuk Amar Awan Tengah menjelaskan menerusi Belanjawan 2023 yang diumumkan Perdana Menteri baru-baru ini, kerajaan akan menumpukan usaha untuk membendung peningkatan kos sara hidup, memperkukuh jaringan keselamatan sosial, meningkatkan ekosistem perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta memperkemas proses perniagaan ke arah adaptasi teknologi tinggi dan pendigitalan. Tamanya daripada peruntukan RM388.1 bilion, kira-kira RM45 bilion telah diperuntukkan oleh Kerajaan Persekutuan untuk menyokong pertumbuhan PMKS supaya sumbangan mereka dapat terus diperkembang.
Beliau berkata demikian semasa Majlis Makan Malam Gala Kelab Usahawan Ikhtiar Miri di Miri. Sementara itu, Datuk Amar Awang Tengah memberitahu Amanah Ikhtiar Malaysia AIM membantu usahawan bukan sahaja dari segi keuangan tetapi meningkat kesedaran masyarakat untuk melibatkan diri dengan perniagaan. Beliau berharap semua sahabat usahawan AIM khususnya di cawangan Miri menggunakan peluang yang diberikan oleh AIM untuk mengubah hala tuju kehidupan kepada yang lebih baik di samping mengukuhkan daya saing untuk menjadikan arena perniagaan di Sarawak lebih produktif dan kompetitif. Pada majlis tersebut, beliau turut menyampaikan 6 kategori anugerah kepada sahabat usahawan AIM. Orang ramai digalak untuk mendaftar sebagai pengikrar penderma organ sebagai tanda sokongan moral kepada pesakit yang berada dalam senarai menunggu organ daripada penderma selepas kematian. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah menjelaskan maklumat pendaftaran pengikrar adalah sulit dan tidak akan dikongsikan dengan pihak hospital atau pihak lain. Sehubungan itu, Datuk Seri Fatimah menambah pengikrar tidak perlu risau dengan tanggapan tidak akan diberi rawatan terbaik apabila sakit kerana telah berdaftar sebagai pengikrar. Katanya semua pesakit akan diberikan rawatan terbaik demi menyelamatkan nyawa. Jelasnya pihak unit perolehan organ hospital hanya akan menghubungi Pusat Sumber Transplant Nasional jika terdapat kes rujukan penerima organ berpotensi iaitu disyaki kematian otak atau telah disahkan kematian jantung terhenti. Datuk Seri Fatimah juga berkata pengikrar juga tidak secara automatik akan menjadi penderma organ selepas kematian kerana kebenaran waris masih diperlukan untuk tujuan tersebut. Pengikrar katanya perlu berbincang dan memaklumkan hasrat murni mereka sebagai pengikrar penderma organ kepada waris mereka. Beliau memaklumkan ikrar penderma organ secara digital telah dilancarkan di MySejahtera pada tahun lepas dan ia menunjukkan peningkatan pendaftaran pengikrar di negara ini dengan 2,285 pengikrar baharu berbanding 269 pada tahun 2021. Bagaimanapun, jelasnya Sarawak hanya mencatatkan 0.5% populasi keseluruhan yang telah berikrar untuk menderma organ. Datuk Seri Fatimah berkata demikian pada program derma darah di Kuching. Perkhidmatan Pusat Sehenti Intervensi Awal OSEIC merupakan salah satu inisiatif Kerajaan Sarawak untuk memberi perkhidmatan intervensi kepada kanak-kanak berkeperluan khas. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, pusat tersebut diwujudkan untuk memberi rehabilitasi kepada kanak-kanak terbabit seawal usia 1 tahun. Datuk Seri Fatimah menjelaskan hasil intervensi tersebut adalah lebih baik untuk kanak-kanak tersebut daripada intervensi pada usia yang telah lanjut. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis bersama OSEIC di Kompleks Kebajikan Dalat baru-baru ini. Dalam hal itu, beliau berkata OSEIC di Kuching yang pertama ditubuhkan pada 2020 bermula dengan seramai 47 kanak-kanak dan telah mencapai 438 kanak-kanak pada tahun ini. Datuk Seri Fatimah turut memaklumkan Kerajaan Sarawak juga akan membuka pusat seumpama itu di kawasan lain termasuk di Bandar Miri telah dikenal pasti sebagai pusat OSEIC bagi kawasan utara. Katanya penyediaan perkhidmatan pusat tersebut akan memberi harapan kepada ibu bapa untuk mendapatkan intervensi awal bagi anak mereka yang berkeperluan khas. Pusat ini juga sangat membantu dari segi perbelanjaan memandangkan kos untuk mendapatkan rawatan daripada pihak swasta agak mahal. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Nurul, silakan. Terima kasih Bu Mawin atas perincian itu.